والدينا ووالديكم وعلى أرواح المسلمين والمسلمين كافة عامة وعلى رسول النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita mulakan dengan Asmaul Husna. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك المكيز الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ni kita diberi lagi kesempatan, waktu yang lapang untuk duduk dalam satu majlis kuliah duha. Alhamdulillah.
Kita tengok kitab Qalbun Salim, syarah bagi kitab Penawar bagi Hati, muka surat 134. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan ingatlah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, sama ada apa yang terlintas. Semua Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui zahir dan batin. Apa yang kita buat, maksiat, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin, semua Allah tahu. Oleh itu, hendaklah kita takut kepada Allah. Takut, malu pun ada, takut pun ada. Kerana apa? Kerana Allah Maha mengetahui kejahatan yang ada dalam hati kita, apa yang kita angan-angankan, kan? Yang kita punya bisikan yang kita, kan, nak buat jahat tu dalam hati tu, malu sebenarnya, kan? Kalau kita meyakini, mengetahui, masalah kita tahu, tapi kan buat-buat tak tahu. Kalau dapat kita angan-angan yang pembukaan besok di akhirat, Allah akan bayangkan balik tu macam kita. Dia kan dalam bab Allah tahu, tapi sesuatu yang kita, sesuatu yang benda yang baik, kalau kita nak niat nak buat baik tapi tak kesampaian, ditulis, kan? Tapi yang kejahatan ni belum ditulis lagi. Tu kasihnya Allah kepada kita ni, kan. Kalau niat nak buat baik tapi tak tercapai, ada sebab-sebab halangan-halangan tertentu, dah tulis lah, tapi kejahatan ni tak, selagi tak buat tu, tapi Allah Maha mengetahui. Itu segi perbuatan. Tapi segi yang penyakit-penyakit dalam hati kita, yang jenis ada perasaan riak, sombong tu, itu akan sebab dia memang perbuatan tu perbuatan hati, kan? Macam riak, itu memang perbuatan tu perbuatan hati. Kita nak tunjuk riak dengan menzahirkan, tak nampak. Memang riak ke, kedengki ke, buruk sangka dengan orang ke, ujub ke, itu semua memang dalam hati tu. Itulah perbuatan dia. Memang perbuatan tu memang dalam hati. Tapi satu maksiat yang zahir baru terlintas dalam hati, tapi tak buat, kan? Selagi tak buat, tak tertulis. Tapi yang baik pula, niat, kan? Tapi belum buat, dah ditulis, Masya Allah. Tapi bukan niat, dia kan beza, kan? Niat apa, berangan-berangan ni lain. Dia yang jenis dah ditulis ni, dia dah memang berazam. Macam orang nak pergi Mekah, kan? Macam nak pergi Mekah, dia dah buat apa, dah daftar tahun 2020 berapa. Tapi tak, oleh kerana tak kesampaian tu, tetap dah ditulis sebagai orang yang dah mengerjakan haji. Tapi dia belum haji lah, cuma pahala tu dah dapat sebab azam dia tu. Niat tu, kan, pahala niat tu dah dapat. Jadi kalau kita niat nak buat jahat tu, lagi belum buat tu, tak ditulis. Seseorang itu dinilai oleh Allah SWT berdasarkan hatinya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras dan badan kamu, tetapi Dia melihat hati kamu. Kita melakukan ibadat dengan semayang dengan keadaan pakaian kita apa semua, tapi Allah tengok pada hati kita. Satu orang yang cantik, kan, satu orang ni keturunan kulit hitam, tapi bukan dinilai pada satu orang ni
ahli syurga, ahli neraka berdasarkan rupa paras fizikal tu. Sebagaimana Bilal bin Rabah, keturunan apa Bilal bin Rabah ni? Kan? Jenis orang Habsyi punya. Kalau kita hari ni yang jenis lari jarak jauh, jalan jarak jauh punya orang ni kan. Jenis keting keras punya, kulit hitam, kurus, rambut keriting. Bukan berdasarkan paras rupa dan badan kamu, tetapi dilihat hati kamu. Ini nota kaki mana tak ada. Oleh kerana hati adalah tempat yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepatutnya kita menghias muka kita yang menjadi tempat dilihat orang, dan pada masa yang sama hati yang dinilai oleh Allah dibiarkan kotor, berlumuran dengan sifat-sifat tercela. Mana dia umpamakan sifat-sifat tercela tu benda-benda kotor, najis lah. Sifat-sifat yang tercela tu, apa dia sifat-sifat tercela? Itulah sifat-sifat mazmumah tu. Sombong, riak, ujub, jenis sum'ah. Sum'ah ni dia suka orang dengar. Dia suka orang dengar. Dia nak orang dengar apa dia punya kebaikan dia. Hati dibiarkan kotor. Orang yang berakal seharusnya membersih dan menghiasi hatinya lebih daripada membersih dan menghiasi mukanya. Hati itu biar bersih kan. Hati adalah raja kepada seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan akan mengikut perintah hati, iaitu perintah raja, iaitu hati. Hari ni macam mana hari ni? Nak cancel ke tak nak kuliah? Kadang-kadang ada hati ni ada kadang kan. Hari ni nak datang ke tak nak? Jadi bila hati buat keputusan, datang. Jadi badan ikut je lah. Jika baik hati, maka seluruh anggota badan menjadi baik, dan jika hati tidak baik, seluruh anggota badan juga akan menjadi tidak baik. Daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir berkata, Nabi SAW, Inna fil jasadil mudghah. Dalam jasad kita ada satu daging. Iza saluhal jasadu kulluh. Kalaulah baik, yang daging kata tadi, daging dalam jasad manusia tadi, maka seluruh anggota jasad dia akan baik. Wa iza fasadat, kalau rosak, fasadal jasadu kulluhu. Rosaklah anggota dia, jasad dia rosak. Ala wahya qalbu. Yang dikatakan seketul daging dalam diri manusia tu, kalau dia rosak anggota. Kalau dia baik-baiklah anggota tu, iaitu nama dia hati. Itulah sebabnya menjadi kewajipan ke atas kita untuk memperbaiki dan menjaga hati. Wajib menjaga hati daripada segala penyakit hati yang boleh membinasakan. Binasa daripada segi amalan pun binasa. Dan amalan kita tu binasa. Kalau kita belajar fiqh ni supaya kita punya amalan sah. Kita belajar fiqh, macam mana cara nak ambil wuduk, macam mana kita nak semayang dengan betul tu, supaya kita punya ibadat tadi sah. Tapi kita belajar tasawuf ni, nak menjaga segala sifat-sifat mahmudah, buang sifat-sifat mazmumah ni, supaya amalan kita tadi bukan sahaja sah, tetapi Allah terima. Kan? Kadang-kadang sah segi fiqh, semayang sah, tapi Allah terima ke tak terima? Allah tak terima. Sebab apa? Sebab hati tu bukan semayang, bukan kerana Allah. Dia sedekah tu sebenarnya rupa nak menunjuk-nunjuk. Macam ni. Jadi sedekah tu sah, tapi Allah tak terima. Semayang tu sah, tapi Allah tak terima. Yang keempat, tempat simpanan semua sifat yang terpuji. Hati ni tempat simpanan sifat yang terpuji. Hati menjadi tempat adanya sifat-sifat terpuji seperti iman dalam hati tu. Iman, makrifah, tawakal, redha, ilmu pengetahuan. Justru kerana mulianya tempat simpanan sifat-sifat terpuji ini, mana kalau kita redha pun, kita nak keluar, hari ni dah plan nak berjalan, tiba-tiba hujan lebat. Yang redha tu dalam hati lah.
hati tu akan berasa redha. Begitu tawakal. Jadi segala sifat-sifat yang terpuji tadi, sabar apa semua duduk dalam ni. Kan? Jadi segala sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji itu semua ada dalam hati ni. Maka hati naklah dijaga daripada semua sifat yang tercela dan dibenteng daripada musuhnya, iaitu syaitan. Syaitan ni dia kira kan bisik. Jadi dalam hati juga tempat ilham dan was-was. Hati adalah tempat mendapat ilham daripada malaikat dan mendapat was-was daripada syaitan. Jadi ilham yang baik itu daripada malaikat, perasaan was-was tu daripada syaitan. Jadi kadang-kadang ada satu masa kita ni nak buat sesuatu, tiba-tiba terbisik ilham tu daripada malaikat. Contohnya kita sampai duduk kat surau, contohnya duduk, tiba-tiba sampai satu ilham, baik baca Quran sekejap, kan? Jadi bila satu ilham yang sampai macam tu, sebenarnya kita terus buat, kan? Tapi biasa yang berlaku kat kita ni, kadang-kadang kita biarkan dia berlalu, lepas tu masuk pula perasaan was-was daripada syaitan. Tapi kalau ni kan tak apalah, kat rumah lah. Dia jadi sebenarnya bila satu ilham yang baik itu adalah datang daripada malaikat, sebenarnya untuk kita lah tu. Tapi kadang-kadang kita lepaskan peluang. Ada masa kadang-kadang kita lalu, tiba-tiba nampak pelepah kelapa tu dekat tepi jalan kan, agak-agak dia makan jalan sikit. Lepas tu kita pun datang satu ilham yang menyuruh kita berhenti sekejap, kita letakkan ke tepi. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kita pahala masa tu. Tapi oleh kerana datang pula satu lagi, kata tak apa, hantar rumah jap, akan patah balik, kan? Kita pun hantar rumah, patah balik, tengok lah rupanya dah ada orang alihkan. Sebenarnya itulah peluang Allah Ta'ala nak bagi kita pahala, tapi kadang-kadang kita lepaskan macam tu. Dapatlah pahala niat. Pahala niat dengan pahala buat tak mestilah tak sama, kan? Tapi sebenarnya selalu berlaku dekat kita datang satu ilham yang baik yang terlintas, buatlah. Tapi sebenarnya itulah peluang untuk Allah Ta'ala nak bagi kita pahala waktu tu. Tapi oleh kerana kita ni kadang-kadang tangguh, habis lah benda tu kadang. Kadang kita kata semayang je lah. Terus semayang, dia sebenarnya tu terus semayang sunat contoh. Lepas tu settle, dapat dah tu. Tapi tang kita ni kadang turun bawah je lah. Lepas tu benda tu habis macam tu. Cawan jatuh, pegang pisau terkumpul tangan. Itu macam mana tu Ustaz? Tak dikaitkan dengan ilham ke ataupun was-was tu? Itu kalau dalam apa, dalam kitab ni kat disebut yang apa, yang dia beri contoh apa, kadang percaya kepada apa tu, bintang, percaya kepada bunyi burung, percaya kepada macam biawak melintas. Rasanya perjalanan kita ni tak boleh diteruskan. Itu sebenarnya tak termasuk. Itu termasuk dalam bab mencanding, apa orang kata, ada dalam ni disebut. Macam gelas jatuh,
ini petanda ni, tak ada. Itu sebenarnya mungkin apa, Melayu je lah kot. Mana tak boleh lah Ustaz, kita nak bayar macam tu. Tak boleh. Ha? Ha. Secara kebetulan. Tapi Atau macam petanda tak percaya lah. tak ada. Macam bunyi burung, rasanya ada kan. Yang dulu lah Ustaz, orang Melaka dari siapa? Orang tu ada orang Melaka macam mana? Tapi gerak tu pada hati dan juga pada jasad macam mana Ustaz? Pada hati kita tu dia berkata Fuad Ha. berkata. Dia hati, dia tengok pula hati, kalau hati yang hati bersih kan, contohnya firasat orang-orang alim contoh kan, boleh pakai sebab dia hati yang bersih. Tapi kalau hati yang dah kotor tak boleh pakai kan. Tu kadang ilham tu daripada malaikat. Begitu juga ibu kan, tapi bukan macam dia anak minta keluar, dia rasa macam tak sedar hati. Tak apalah, boleh ni, tapi bukanlah sebabkan cawan pecah tu dia percaya kepada cawan pecah tu. Kalau dulu lagi dahsyat kan, tangkap gambar 3 orang pun tak boleh kan. Biar awak melintas pun ada orang percaya. Biar awak melintas pun ada orang percaya. Ni ada bawa sial ni. Dia yang ada tu lah. Kalau hati tu rasa macam tak sedap, itu mungkin ilham daripada malaikat. Ataupun untuk suruh kita beramal tu, itu ilham daripada malaikat. Tiba-tiba datang pula bisikan yang bagi idea yang menyebabkan kita tangguh pula tu. Tu dia ada dua lah. Maknanya hati ni tempat bisikan malaikat dan juga tempat bisikan syaitan. Kalau yang baik itu maknanya daripada malaikat. Kalau yang tak baik itu daripada syaitan. Mana tempat dia bisik tadi? Dalam hati. Jadi dia kata hati ni tempat ilham dan tempat was-was. Ia juga tempat berlawan antara akal dan nafsu. Jadi kat sini juga nak buat keputusan. Kan? Nak buat keputusan ni, hati. Akal mengajak kepada kebaikan, sedangkan nafsu mengajak kepada kejahatan. Oleh itu janganlah lalai menjaga hati. Tengok nota kaki dia, Imam Syafi'i menasihatkan, wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Siapa yang tidak dapat mengawal hawa nafsunya tidak akan bermanfaat ilmunya. Habis lah. Maknanya kita kan ilmu banyak. Kuliah ni. Maknanya kat rumah tu kitab. Ada ilmu lah dia. Tapi Imam Syafi'i kata, siapa yang tak dapat jaga hawa nafsu dia, tak kira lah nafsu ni macam-macam lah. Marah pun, jenis panas baran tu ikut nafsu juga kan. Nafsul amarah. Jadi maknanya kalau orang jenis ilmu banyak tapi perangai baran pun tak boleh nak kontrol, bermakna kata Imam Syafi'i, kalau dia tak boleh nak jaga hawa nafsu, maknanya ilmu yang kita dapat tu sebenarnya tak bermanfaat untuk kita. Sebab ilmu ni dia nak jaga kita minaz zulumat ila nur, daripada gelap kepada cahaya, daripada tak baik kepada baik. Tapi rupanya tak dapat manfaat daripada ilmu sebab kita masih lagi mengikut nafsu. Wa ya zubillahi min zalik lah. Mudah-mudahan tak berlaku lah atas kita. Tidaklah tambah lagi, kesalahan yang dilakukan oleh hati lebih besar mudaratnya. Paling tidak ia boleh menjadi keras. Hati, kalau dalam kitab Syarus Salikin tu disebut hati ni, kalau hati keras, dia beri contoh lah. Dia kata bukannya hati ni macam apa, macam periuk. Kalau dah kerak tu dah penuh, hitam tu, dia bukan boleh gosok-gosok macam biasa. Dia tak mahu sebab dia dah ni kan. Dia kena
kena nak buang tu kan. Jadi orang yang hati dah keras ni, sebab tu dia tak boleh lagi macam nak dengar ceramah yang jenis slow-slow ni. Dia kena cari ceramah yang jenis tala hati ni kan. Kalau jenis ceramah pujuk-pujuk tak apa tuan-tuan, tak apa kan. Boleh lah slow-slow kan. Dia kena cari yang terus kan. Tambah lagi, kesalahan yang dilakukan oleh hati lebih besar mudaratnya, paling tidak dia boleh menjadi keras dan susah untuk menerima pengajaran, dan kesudahannya adalah kufur. Tak boleh nak terima. Memang betul. Orang yang hati dah keras ni tak boleh terima. Dia je betul. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat kecuali iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia daripada golongan yang kafir. Jadi iblis ni dia dilaknat, dan dia ni jadi daripada golongan kafir sebab bukanlah kesalahan, dosa yang dilakukan tu adalah dosa jasmani, tapi dosa yang dilakukan adalah dosa maknanya melibatkan sombong soal hati. Maknanya sombong ni bukannya kecil-kecil punya kesalahan. Iblis tu dilaknat sebab dia sombong. Jadi kalau kita sombong tu maknanya kena check lah DNA kita kan. Sebab dia bukan kesalahan dia minum arak ke, dia tertongan terbalik dalam syurga tu, bukan sebab tu. Allah laknat dia bukan sebab dia ajak orang minum arak, berjudi apa semua. Dia, kesalahan dia bila Allah suruh dia sujud, dia tak nak sujud sebab dia sombong. Sebab tu dekat surau Al-Jamaliyah tu dia ada tulis satu stiker tu kan. Masa tu kita semayang rapat-rapat ni, jadi orang pun kadang-kadang tak nak rapat juga. Masa semayang rapat dululah kan, tak nak rapat. Suruh rapat pun tak nak rapat. Kalau rapat pun dia bergerak sikit, tapi dia tetap tak nak rapat. Dia sebab bukan masalah kaki tu, dia tulis tu. Bukan masalah kaki, tetapi masalah hati. Kadang kita dah tarik ni sebelah sikit, rapat sikit, dia buat selamba sebab hati. Yang marah pun ada. Itu kata tu bukan masalah kaki, tapi masalah hati. Sombong. Jadi iblis tu dia dilaknat sebab dia sombong. Dia takabur. Sombong, takabur adalah pada iblis yang menyebabkan tidak mahu sujud kepada Adam dan akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa iyazubillahi min zalik. Macam mana kalau kita ada sifat sombong? Maknanya sifat iblis ya, sombong. 10 sifat tercela. Ini dia sebutkan 10 sifat tercela ataupun sifat mazmumah. Ketahuilah sifat-sifat yang tercela adalah banyak, tetapi hamba akan sebutkan di sini 10 perkara sahaja. Ini kata pengarang kitab yang asal tu lah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandeling. Dia kata dia sifat tercela ni banyak, tapi dia tulis 10 je lah. 10 ni pun kalau kita dah dapat buang pun dah cukup cantik lah. Kerana 10 sifat tercela ini adalah punca kepada semua kejahatan. Dan semua kejahatan terjadi berpunca daripada 10 sifat ini, iaitu pertama, sangat suka makan. Syahrut ta'am. Sangat suka makan. Maknanya jangan ikut nafsu lah. Makan tu, kalau jangan buat jamuan kan. Nabi suruh sendiri, suruh ashfus salam wa atimut ta'am, jamu orang makan. Macam mana pula kan? Tapi maknanya makan tu makan yang pada-pada lah. Lepas tu banyak bercakap. Yang kedua, banyak bercakap. Yang ketiga, marah. Marah ni pun sifat
cela. Jadi orang yang jenis pantang teguh, nak marah, maknanya dia, orang ni dia mengikut nafsu. Kalau dia orang-orang yang kaki kuliah pun, maknanya ilmu yang dia ni tak ada manfaat. Cakap sikit nak mengamuk kan. Itu beza dia orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Bila kalau satu orang yang pandai baran, tapi dia bila dah ada ilmu, dia boleh kontrol dia punya baran tu. Kedengki, hasad ataupun iri hati. Kedekut dan sayang kepada harta. Kedekut ni sifat mazmumah juga. Suka kepada pengaruh. Kemudian cinta kepada dunia. Sombong, ujub, riak, menunjuk-nunjuk dalam beramal. Ketika membicarakan tentang sifat-sifat tercela, sifat mazmumah, Imam Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasihah Ad-Diniyah memulakan dahulu dengan menyebut keraguan di dalam agama. Beliau mengatakan awal pertama yang wajib diperhatikan oleh setiap manusia ialah menyucikan hati daripada perasaan syak dan keraguan terhadap Allah SWT. Itu nak kena clear dululah. Jangan ada perasaan syak terhadap Allah. Allah ni betul ke? Betul, ada wujud ke? Tak boleh perasaan syak, mesti yakin 100%. Itu pertama, itu tauhid. Kan? Rasulnya betul ke Nabi Muhammad? Kalau tengok peristiwa Isra' Mi'raj macam tak boleh. Dan hari akhirat. Itulah penyakit hati yang terbesar sekali akan menyebabkan kebinasaan manusia di hari akhirat kelak. Sebab bila ada syak, maknanya iman dia terbatal. Tak boleh syak. Dalam bab kita beriman dengan rukun iman tu, tidak ada boleh syak. Mesti yakin 100%. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada qadar, semua tak boleh syak. Jangan ada syak, jangan ada keraguan. Sebab rosak habis. Sebab bila ada syak, iman kita terbatal, maka kita tak dikira orang Islam. Bila tak dikira sebagai orang Islam, kafir. Bila kafir, tak termasuk dalam senarai man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, tak mensyirikkan Allah, tak masuk syurga. Sebab syak dan keraguan itu mengandungi bahaya yang berat, terutama sekali ketika menghadapi sakaratul maut yang boleh menyeret kepada su'ul khatimah, kesudahan yang tidak baik. Moga-moga Allah SWT selamatkan kita sekalian daripadanya, daripada su'ul khatimah. Syak dan keraguan serupa itu kerap membelit setengah manusia. Maka sesiapa yang merasakan ada sesuatu serupa itu dalam hatinya, hendaklah dia mendiamkan diri serta memendamkan perasaan di hati sepanjang masa, sehingga bila mati kelak, jadilah dia sebagai seorang yang dalam keadaan syak. Duduk termenung seorang, dia ada timbul syak. Apa yang wajib dibuat ialah berusaha untuk menghapuskan syak itu dan keraguan itu dari hati dan menolak segala tentangan yang sekadar yang termampu. Cara yang paling mujarab untuk menghapuskan syak dan keraguan serupa itu ialah dengan sentiasa mendampingi para ulama'. Memang kena damping, kena rujuk, kena tanya, sambil bertanya segala sesuatu tentang Allah SWT melalui ilmu tauhid. Bertanya segala sesuatu mengenai agama Islam. Bertanya kepada ahli yakin dan hakikat. Bertanya kepada orang yang zuhud dalam urusan dunia dan sebagainya. Ada tiba-tiba tu perasaan tu, syak tu.
Dia kalau yakin 100%. Syak tu dia pergi 30%. Syak ni 70%. Syak. Bukan. Yakin 100%. Zon dulu, zon. Zon 70%. Kalau kita punya keraguan tu 70 percaya, 30 tu ada macam goyang sikit tu, nama dia zon lagi, ada zon. Kalau 50 tu, dia dah syak. Kalau 30%, maknanya 70 tu dah tak percaya, 30 tu sikit dah percaya. Waham. Jadi kalau dalam tauhid, zon pun dah tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Maknanya tak sah iman kita. Dia mesti 100% yakin bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan alam ni. Kan? Tak boleh nak ada zon, syak dan waham. Itu 100%. Jadi kalau ada lah timbul perasaan macam tu, jangan berdiam diri, dia kata kan. Jangan berdiam diri. Kena dampingi para ulama sambil bertanya segala sesuatu tentang Allah SWT supaya kejap. Supaya putus. Kan? Bertanya segala sesuatu mengenai agama Islam, bertanya kepada ahli yakin dan hakikat, bertanya kepada orang yang zuhud dalam urusan dunia dan sebagainya. Jika tidak boleh menemui salah seorang daripada mereka yang disebut tadi, maka hendaklah membaca buku-buku yang mereka susun dan tulis mengenai ilmu tauhid dan ilmu yakin. Aku tidak maksudkan syak dan keraguan itu seperti apa yang biasa terlintas di hati seorang daripada perasaan was-was dan lintasan hati dalam perkara-perkara yang menyentuh keimanan yang dia sendiri tahu perkara itu tidak betul. Akan tetapi hatinya tetap menentang sedangkan jiwanya menolak keputusan hati itu dan tidak mahu menerimanya. Itulah yang dikatakan was-was, bukan syak dan keraguan. Aku tidak maksudkan syak dan keraguan itu seperti apa yang biasa terlintas dalam hati seseorang daripada perasaan was-was dan lintasan hati dalam perkara-perkara yang menyentuh keimanan yang dia sendiri tahu perkara itu tak betul. Kadang-kadang ada perkara tu terlintas tu, dia tahu benda tu tak betul, kan? Dia cuma lintasan. Akan tetapi hatinya tetap menentang. Tiba-tiba boleh pula terlintas, Kristian ni macam kan? Dia terlintas. Sedangkan jiwa dia pula tak ada. Itu was-was, bukan syak dan keraguan. Syak dan keraguan ni dia dah parah daripada lintasan tu. Untuk menentang perasaan ini, memadailah dengan membencinya dan tidak terlalu mengendahkan. Astaghfirullahalazim. Macam hati ni tiba-tiba terlintas pula. Terlintas. Malah hendaklah selalu memohon perlindungan Allah daripadanya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Itu kalau ada terlintas. Ada terlintas. Terlintas. Islam ni ada terlintas. Tapi kita tahu benda tu memang hati dah tolak. Tapi dia terlintas. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini iblis ni. Tapi kalau syak ni dia dah kira parah dah. Syak ni dia kena berdamping dengan para ulama, kena bertanya, kena ni masalah dia ni. Kamu hendaklah bersungguh-sungguh membersihkan hati kamu daripada suatu sifat tercela supaya mendapat kemenangan di dunia dan akhirat, kerana firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih. Dan Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari ni, beliau ialah Ka'ab bin Ashim Al-Ash'ari, meriwayatkan 27 buah hadis. Tak banyak. Patut nama dia jarang kita dengar. Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari
Sebab dia punya riwayat hadis pun 27 je. Yang selalu kita dengar tu macam Abu Hurairah kan, daripada An Aisyah, Abu Hurairah, lepas tu Ibnu Mas'ud kan, daripada Ibnu Umar. Sebab dia itu ribu-ribu. Tapi kalau macam ni Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari jarang kita jumpa nama dia tu. Rupanya nama dia Ka'ab bin Ashim Al-Ash'ari, meriwayatkan 27 buah hadis. Mengikut peperangan bersama Rasulullah SAW, meninggal pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Maknanya Sayyidina Abu Bakar dia ada, Sayyidina Umar. Seorang yang suka memberi nasihat. Syuraih bin Ubaid berkata, sesungguhnya Abu Malik Al-Ash'ari ketika menjelang kewafatannya, dia berkata, Ya ma'syaral ash'ariyin, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, khulwatud dunya murratul akhirati wa murratud dunya khulwatul akhirah. Wahai sekalian orang Al-Ash'ari, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemanisan dunia adalah kepahitan akhirat, dan kepahitan dunia adalah kemanisan akhirat. Terbalik. Kemanisan dunia ni adalah kepahitan akhirat. Kepahitan dunia adalah kemanisan akhirat. Ujian-ujian pahit kat dunia ni, Allah uji kita macam-macam ni. Dengan sakit, terlantar sakit, apa, ujian-ujian pada kita pahit. Tapi kemanisan akhirat. Kemanisan dunia, enjoy kan, happy, enjoy. Rupanya kepahitan akhirat. At-tuhuru syahrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini memberi kefahaman bahawa kesempurnaan iman dicapai dengan membersihkan hati daripada apa sahaja yang dibenci oleh Allah SWT dan menghiasinya dengan apa sahaja yang disukai olehnya. Oleh itu, mensucikan hati, takhalli, adalah sebahagian daripada iman. Seperti mana menghiasinya juga, tahalli adalah sebahagian daripada iman. Kesempurnaan antara keduanya, iaitu mensuci dan menghiasinya, itu disebut iman yang sempurna. Jadi kalau hati tu tak bersih, maknanya iman tu tak sempurna. Iman tu ada tapi tak sempurna. Maksud at-tuhur syatrul iman, sebahagian daripada bersuci, sebahagian daripada iman. Maknanya bukan sekadar bersuci zahir, hati tu. Imam Al-Haddad mengatakan semua sifat yang tercela yang menyalut dalam hati adalah sebenarnya penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang mungkin menarik kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Seorang mukmin tidak harus mengabai untuk mengubati hatinya yang sakit. Kita fikir balik, dalam hati kita yang tahu hati kita ni apa penyakit kita. Kan? Kita fikir kita ni ada ego, penyakit lah tu. Kita ni ada sombong, penyakit. Kita ni ada kedengki, itu penyakit. Jadi orang tak tahu sebab benda ni dalam. Jadi seorang mukmin tak harus mengabaikan untuk mengubati hatinya yang sakit. Macam mana nak ubat hati ni? Kadang dengan zikir, kan? Berkawan, kalau nasyid Indonesia tu kan, ubat hati ni, berkawan dengan orang soleh, banyakkan berzikir, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan berselawat. Itu antara ubat hati. Lantaran itu tidak boleh tidak, dia mesti mengusahakan cara agar hati sihat dan selamat daripada penyakit-penyakit. Sebab tidak akan selamat di akhirat kelak, melainkan orang yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang bersih, suci. Hati yang bersih.
Kau pernah? Bab 1. Dia baru masuk bab. Tadi dia punya secara keseluruhan dia kata sebelum ni bab zahir kan, anggota zahir, tangan, kaki apa semua. Lepas tu dia nak masuk bab yang kedua, yang jenis penyakit-penyakit hati tadi, sifat-sifat mazmumah tu, kedengki lah, marah apa semua tu. Jadi dia suruh baiki hati dulu kan, dia suruh baiki hati dulu. Sebab daripada hati ni lah dia punya raja dia tu, daripada hati tu raja dia. Lepas tu barulah dia pecahkan secara detail, secara umum. Yang ni barulah dalam bab 1 ni barulah akan dipecah kepada 10 bab. Iaitu bab yang pertama ni penyakit ataupun sifat-sifat yang tercela, iaitu sangat suka makan. Syurutut ta'am, menyebabkan kejahatan paling awal. Maknanya makan tu itulah dia boleh datang kejahatan yang awal daripada makan. Sebab tu dia suruh puasa. Jadi kita berhenti sampai situ. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Hari ni dekat masjid tu ada daurah. Jemaah surau ni 2 orang saya nampak tadi, yang pakai wira biru apa?